Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Iqwan Zalakin bin Muhammad Azmi dengan nombor metrik AD200060. Saya akan membentangkan pengenalan tentang tajuk tugasan kami yang bertemakan kebudayaan. Kumpulan kami telah memilih percutian ke negara-negara Arab sebagai tajuk tugasan kumpulan kami. Seperti mana yang kita ketahui, negara-negara Arab mempunyai begitu banyak tempat-tempat yang menarik boleh diterokai. Setengah destinasi pelancongan ini juga adalah bertaraf dunia dan sering menjadi tumpuan lokasi percutian orang ramai. Sebelum itu, saya ingin menceritakan tentang manfaat-manfaat apabila kita melancong ke negara orang. Okey, melancong ke luar negara merupakan salah satu aktiviti yang boleh mengeratkan hubungan silaturahim. Terdapat banyak faedah melawat ke luar negara. Faedah yang pertama ialah kita dapat menambahkan ilmu pengetahuan apabila kita ke luar negara. Kita akan pergi ke tempat yang belum pernah kita kunjungi. Jika kita seorang pelajar, kita boleh membuat catatan ataupun bertanya kepada pegawai yang bertugas di tempat tersebut untuk mengetahui sejarah negara tersebut. Pengetahuan tersebut boleh dijadikan bahan maklumat kepada kita. Okey, selain itu, dengan melawat ke luar negara, kita boleh menambahkan pengalaman. Contohnya, seperti pengalaman menaiki kapal terbang. Kita dapat merasai pengalaman ketika berada di kawasan pemeriksaan custom dan immigration di lapangan terbang. Semasa di dalam kapal terbang, biasanya penumpang tidak boleh membawa beg yang beratnya melebihi 25 kg dan juga tidak boleh membawa barang-barang yang dilarang seperti cecair, makanan, senjata tajam dan lain-lain. Pengalaman ini akan menjadi panduan sehingga kita besar. Okey, seterusnya, lawatan ke luar negara dapat memberikan semangat kepada diri seseorang untuk menjadi lebih baik. Jika kita seorang pelajar, kita akan lebih bersemangat untuk belajar bersungguh-sungguh. Bagi setengah orang, lawatan ke luar negara sangat dinanti-nantikan kerana tempat tersebut ialah suasana yang sebenar dialami dan sekaligus dapat memberikan motivasi diri, terutama apabila kita melihat masyarakat di luar negara yang lebih maju dan hidup dalam keadaan harmoni. Sebagai contoh di negara matahari terbit iaitu Jepun. Okey, bagi seorang yang sudah bekerja pula, melawat ke luar negara akan menghilangkan rasa bosan kerana penat bekerja. Kita juga boleh menambahkan kenalan dari seluruh dunia. Bab kata peribahasa, berkawan biar 1000, berkasih biar 1. Dengan melawat ke luar negara, kita dapat mengenali budaya orang lain. Percakapan juga berbeza di samping cara hidup, makanan dan sebagainya. Okey. Di samping itu, melawat ke luar negara dapat meningkatkan nilai-nilai murni dalam diri seseorang. Amalan nilai murni sememangnya penting bagi diri seseorang supaya lebih dihormati oleh orang lain. Antara nilai murni tersebut ialah mematuhi peraturan menepati masa, bekerjasama dan lain-lain. Okey, berbalik kepada tajuk utama pembentangan ini iaitu percutian ke negara-negara Arab. Terdapat pelbagai negara-negara Arab yang boleh kita jadikan sebagai tempat percutian, tetapi kumpulan kami telah memilih beberapa negara Arab untuk menceritakan serba sedikit sejarah dan keunikan negara tersebut. Antaranya ialah negara Jordan, Mesir, Qatar, Emirat Arab Satu dan juga Oman. Dengan ini saya berikan ruang kepada ahli seterusnya untuk menceritakan serba sedikit keseronokan bercuti ke negara-negara Arab tersebut. Sekian daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Nur Syahira binti Selamat. Nombor metrik AD200084 ingin menerangkan tentang Jordan. Okey, yang pertamanya, sejarah Jordan ialah mempunyai bukti arkeologi bahawa manusia yang telah hidup daripada Jordan sekurang-kurangnya 90,000 tahun. Bukti ini termasuk kepada alat paleolitik seperti pisau, paksi tangan dan pengikis diperbuat daripada batu dan basalt. Sejarah juga tertulis Jordan bermula pada zaman Alkitab dengan kerajaan-kerajaan Amon, Moab, Edom yang disebutkan dalam Perjanjian Lama.
Empire Rom menawan banyak dari apa yang sekarang adalah Jordan, bahkan mengambil pada tahun 103 kerajaan perdagangan yang kuat dari Nabateans, iaitu ibu kota adalah kota yang terukir di Petra. Antara keunikan Jordan pula ialah merupakan tanah Syam. Kedua ialah terdapat banyak makam rasul dan nabi, antaranya Nabi Nuh, Nabi Harun, Nabi Yahya, Nabi Syuaib, Nabi Lut, Nabi Daud, Sulaiman dan Musa antaranya. Terdapat banyak makam sahabat, antaranya Zaid bin Harisah, Abdullah Rawaha, Ja'far Tayyar, Bilal ibn Rabah dan sebagainya. Selain itu, ada juga 3 medan perang utama yang terkenal seperti Perang Mut'ah, Perang Yarmouk dan Perang Fahal. Okey. Terdapat juga 2 kubu istana yang terkenal ketika Perang Salib, iaitu Karak Castle dan Shobak Castle. Seterusnya mendapat 6 kota Rom Decapolis: Jerash, Kais, Pella, Jabal, Kalah, Abila dan Bait Ras. Juga di Jordan terdapatnya tasik garam termasin di dunia, iaitu Laut Mati, yang merupakan kawasan paling rendah di dunia, berada di 400 meter bawah paras laut. Seterusnya, kita membincangkan tentang kawasan menarik yang boleh dilawati di Jordan. Kawasan pertama ialah Petra. Petra ialah terkenal dengan pasir merah mawar yang diukir di bandar ini. Makam dan kuil dikenali oleh seluruh dunia dengan penampilannya. Petra juga merupakan tapak arkeologi yang terkenal di dunia. Seterusnya, kita mempunyai kawasan Aman yang mempunyai beberapa runtuhan yang menarik, tetapi menunjukkan salah silahnya pada zaman dahulu. Citadel menjulang tinggi di atas bukit menghadap ke pusat bandar Aman. Citadel ialah tapak arkeologi yang terkenal di bandar ini. Teater Rom dan Teater Rom Dramatik Aman telah menganjurkan persembahan muzik selama 2000 tahun. Kawasan ketiga di Jordan yang kita perlu lawati ialah Jerash atau Jerasa, ialah sebuah bandar purba di Jordan yang terletak 48 km, iaitu 30 batu di utara negara Aman, di utara ibu negara Aman. Terkenal sebagai salah satu bandar Greco-Rom yang terpelihara terbaik di Timur Tengah, Jerash ialah suatu tarikan utama di Jordan bersama juga dengan Petra. Sememangnya mesti dikunjungi. Pelancong akan kagum apabila melewati bangunan di jalan besar yang menakjubkan berusia 2000 tahun. Perkara untuk dilihat di Jerash seperti Hadrian's Arch, Temple of Artemis, Oval Forum dan dengan jalan-jalan yang banyak dengan ibu kota Korintin yang... Seterusnya, kita akan membincangkan tentang makanan terkenal di Jordan. Yang pertama ialah mansaf. Mansaf ini merupakan hidangan kebangsaan Jordan. Mansaf mempunyai sejarah mendalam di dapur Badui, dan seperti puak nomad Levant, ia merupakan tradisi yang merentasi sepadan antarabangsa dengan resepi yang sama muncul dari Israel ke Iraq. Seterusnya, kita mempunyai maklubah. Maklubah ialah hidangan tradisional Iraq, Lubnan, Palestin, Jordan dan Syria yang disajikan di seluruh Levant. Ia terdiri daripada daging, nasi, sayur-sayuran goreng yang diletakkan dalam periuk lalu diterbalikkan apabila dihidangkan. Oleh itu, nama maklubah diterjemahkan secara literal sebagai terbalik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Amir bin Cik Alaha, pemegang nombor metrik CE20061 akan membentangkan serba sedikit tentang tajuk negara Mesir. Sebelum saya melanjutkan pembentangan saya terlebih dahulu mengucapkan ribuan terima kasih kepada ahli kumpulan saya yang lain kerana telah menerangkan serba sedikit tentang negara-negara Islam yang boleh kita lewati. Dan sekarang, saya akan menerangkan serba sedikit tentang tajuk negara Mesir dan kenapa kami memilih negara Mesir sebagai salah satu negara Islam yang boleh kita lewati. Mesir atau sering kita kenali sebagai Egypt adalah merupakan negara yang mempunyai sejarah yang sangat panjang. Mesir adalah salah satu negara tertua di dunia dan mempunyai
peradaban kuno yang terkenal di seluruh dunia. Mesir berada di lembah Sungai Nil. Bagi bangsa Mesir, Sungai Nil adalah anugerah yang tidak terhingga dan mereka sangat bersyukur kerana tanpa Sungai Nil, Mesir adalah salah satu negara yang sangat kering dan juga tanahnya juga sangat kering. Sungai Nil juga merupakan jalan utama yang menjadi penghubung antara kota-kota yang berjarak ratusan kilometer. Selain itu, pada zaman Mesir kuno, Mesir dikuasai oleh raja yang mereka gelari sebagai Farao atau kita dikenali sebagai Fir'aun. Mereka bukan sahaja dianggap sebagai seorang raja, tetapi rakyat mereka juga menganggap mereka sebagai jelmaan dewa. Masyarakat Mesir kuno menyembah dewa-dewa Mesir kuno dan dewa-dewa tersebut tidak terpisah dalam setiap kehidupan bangsa Mesir. Dewa-dewa yang terkenal di antaranya ialah Dewa Anubis atau Dewa Kematian, Dewa Osiris iaitu Dewa Kehidupan dan Pertanian, dan Dewa Ra iaitu Dewa Matahari. Terjadi satu peristiwa yang penting dalam sejarah Islam pada 1 Ramadan 21 Hijrah bersamaan dengan 641 Masihi. Saat itu pasukan kaum muslimin untuk pertama kalinya menaklukkan Mesir di bawah pimpinan Amru al-Ash. Selanjutnya, Mesir bukan sahaja dikenali disebabkan oleh sejarah dan peradaban kuno mereka, tapi Mesir juga mempunyai keunikannya yang tersendiri sehingga ramai pelancong yang datang ke Mesir. Antaranya ialah Sungai Nil yang sepanjang 40,000 km persegi dan merupakan sungai terpanjang di seluruh dunia. Selanjutnya, sebanyak 65% artifak kuno di dunia terdapat di Mesir. Dan yang terakhir ialah Gurun Sahara adalah gurun terpanas di dunia dengan luas 3,630,000 mili persegi. Selain itu, terdapat banyak tempat yang menarik serta tempat tersebut mempunyai aktiviti yang boleh dilakukan di tempat tersebut. Contohnya ialah berlayar di Sungai Nil, mengunjungi piramid dan Sphinx di Kahirah, melihat kincir air peninggalan Nabi Yusuf alaihissalam di Fayum, melawat kuil zaman purba Ptolemaic. Kom Ombo juga terkenal dengan strukturnya yang unik, melihat seni bina kuil-kuil kuno di Edfu, dan Luxor merupakan muzium terbuka terbesar di dunia. Apabila kita melawat di negara luar, bukan tempat menarik saja yang menarik perhatian pelancong. Selain itu, makanan juga faktor kenapa negara tersebut wajib dilawati. Begitu juga dengan Mesir. Antara makanan yang terkenal di Mesir adalah Ful Medames, nasi khoshari, mulukhiyah, dukhah, roti fatir, konafah, roti ish, halawa, grill kofta dan vine mashi. Itu sahaja daripada saya. Sekarang saya akan menyerahkan kepada rakan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Natasha Hani binti Azhar dan nombor matrik saya adalah CD200194. Saya akan bentangkan tentang negara Qatar. Yang pertama, saya akan bentangkan tentang sejarah negara Qatar. Qatar, sebuah negara berdaulat yang terletak di Asia Barat, menduduki semenanjung Qatar kecil di timur Laut Semenanjung Arab. Selepas pemerintahan Uthmaniyah, Qatar menjadi sebuah jajahan Britain pada awal kurun ke-20 sehingga ia mendapat kemerdekaan pada tahun 1971. Qatar telah diperintah oleh kerabat Thani sejak awal kurun ke-19. Sheikh Jassim bin Muhammad Al Thani merupakan pengasas negara Qatar. Di bawah pemerintahan klan Al Thani, Qatar segera berkembang menjadi negara yang kaya minyak dan berpengaruh di rantau ini. Yang kedua, saya akan terangkan tentang keunikan negara Qatar.
manusia mungkin pernah tinggal di Qatar sekurang-kurangnya 7,500 tahun. Penduduk Qatar dianggarkan sekitar 2.4 juta pada tahun 2018. Harga petrol di Qatar sangat murah. Penduduk lelaki lebih ramai daripada wanita dan lebih ramai orang asing berbanding kelahiran orang Qatar sendiri. Antara tempat-tempat yang menarik yang boleh dilawati di Qatar adalah Museum of Islamic Art, Desert Safari, Umbrella Rock Mountain, Gurun Qatari, National Museum of Qatar, Souq Waqif ataupun Pasar, dan juga Qatar Grand Mosque. Yang ketiga, aktiviti yang boleh dilakukan di Qatar adalah jalan-jalan menikmati keindahan di bandar Qatar. Seterusnya adalah menaiki 4x4 di Gurun Qatari. Seterusnya adalah untuk membeli belah di Souq Waqif ataupun pasar. Okey. Seterusnya, antara makanan terkenal di negara tersebut adalah saluna, warak enab, balalek, majbus, majrubah, kusamashi, lukaimat, ali, kanfarush, rogak dan juga kunafa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Firdaus bin Rosli. Nombor matrik saya AP 190216. Okay, hari ini saya akan membentangkan iaitu salah satu tempat yang terkenal untuk melancong adalah UAE, iaitu Negara Arab Emirat Bersatu. Kenapa ia diberi nama sebegitu? Kerana ia terdiri daripada 7 wilayah Emirat, iaitu Abu Dhabi, Ajman, Dubai, Fujairah, Ras Al Khaimah, Sharjah dan Al-Kaiwain. Di mana sepanjang pesisir pantai Teluk ni dia telah diberikan kuasa pertahanan hal ehwal negara kepada kerajaan United Kingdom pada zaman dahulu. Namun selepas pada tahun 1971, 6 wilayah telah bersetuju untuk bergabung menjadi suatu negara UAE, dan pada tahun seterusnya salah satu lagi iaitu Ras Al Khaimah pula pun mengikut sertai persekutuan untuk mewujudkan negara tersebut. Okey. Antara tempat-tempat menarik ataupun keunikan negara tersebut, dia UAE ni terletak di antara negara Oman dan Arab Saudi. Jadi dengan itu, kedudukan UAE ni adalah sangat strategik untuk ekspor dan import minyak dunia serta bahan-bahan seperti rempah ratus, kerana Emirat Arab Bersatu ni berada di tengah-tengah antara timur dan barat. Dia akan menghubungkan antara negara-negara daripada barat dan timur. Itulah salah satu keunikannya dan menjadikan UAE sebuah negara yang sangat kaya pada masa ini. Okay. Antara tempat-tempat yang menarik pula untuk kita kunjungi di UAE, salah satunya yang sangat terkenal adalah Burj Khalifa, bangunan Burj Khalifa, iaitu mempunyai ketinggian puncaknya adalah 828 meter dan pada bumbung dia adalah 808 meter. Dia mempunyai 160 tingkat macam tu. Dan kos untuk dibina yang saya lihat adalah 1.5 bilion US dollar. Itu adalah salah satu lambang kejayaan lah di UAE. Dan selain itu, Dubai Frame, Bandar Besar Dubai,
Dubai Safari. Okey. Seterusnya kita boleh lihat setiap tempat pelancongan tu akan ada satu tempat yang kita boleh buat aktiviti. Antaranya pergi ke aquarium Dubai Mall dan zoo yang di bawahnya mempunyai tangki aquarium seluas 10 juta liter. Boleh tak kita bayangkan kemajuan di sebuah negara UAE ni? Bawah tanah dia membuat aquarium dan menjadi tempat persinggahan. Selain itu, kita boleh bermain air di taman tema yang terkenal iaitu Aqua Venture Atlantis yang sangat besar. Selain itu, kita membuat aktiviti menaiki belon udara panas. Hal ini kerana banyak aktiviti di sana kerana Dubai adalah satu kawasan yang luas daripada pasir. Jadi apabila banyak aktiviti seperti belon udara ini dilakukan, dia akan mencantikkan lagi aktiviti di sana. Dan selain itu, bermain salji di Salji Dubai Ski, bermain salji di dalam bangunan. Hebat kan? Seterusnya makanan yang terkenal yang boleh saya beritahu adalah balalit dan shawarma. Saya tak pasti penyebutannya betul atau tidak, tapi begitulah yang saya cakap. Balalit ni ialah satu makanan mi yang berasa masam dan masin. Yang kedua adalah shawarma, iaitu ayam muda yang dibungkus dalam roti dengan salad. Pelik bukan? Makanan orang Arab, tapi itulah kelebihan-kelebihan di negara Arab. Sekian daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Wan Nur Hayatul Husna binti Wan Rosli, matric number CD200-155. Seterusnya saya akan menerangkan mengenai negara Oman. Pertama sekali, saya akan menerangkan mengenai sejarah negara Oman. Seterusnya adalah keunikan yang terdapat di negara Oman. Kemudian, kawasan yang menarik yang boleh dilawati ketika berada di Oman. Kemudian, aktiviti yang boleh dilakukan ketika mengunjungi Oman. Seterusnya adalah makanan yang terkenal di negara Oman. Pertama sekali adalah sejarah negara Oman. Oman bernama Muscat atau Oman sehingga datangnya Sultan Qaboos bin Said pada tahun 1970. Oman adalah negara monarki mutlak yang diperintah oleh Sultan Qaboos bin Said Al Said. Bandar yang paling awal di Oman adalah Diris yang bermula 9,000 tahun lalu dengan penemuan arkeologi seperti alat-alat batu, perapian dan tembikar. Pada abad ke-6 sebelum Masihi, Oman dikenali oleh Empire Parsi iaitu kini adalah Iran. Kemudian, Oman adalah antara negara terawal yang menerima Islam sekitar 630 Masihi. Kemudian, Oman adalah negara pertama yang menjalinkan hubungan diplomatik dengan negara lain seperti Amerika Syarikat, Inggeris dan Perancis. Kemudian, Oman juga adalah anggota PBB pada tahun 1971 bergabung dengan Kuwait, United Arab Emirates, Iraq dan Yaman. Seterusnya adalah keunikan negara Oman. Antara keunikan yang terdapat di negara Oman adalah salah satu tempat tertua di bumi yang ditempati oleh manusia dalam 106,000 tahun yang lalu. Kemudian, Oman adalah merupakan antara negara paling selamat di dunia. Seterusnya, terdapat suk iaitu pasar khusus untuk wanita sahaja yang dibuka pada setiap hari Rabu di kota Ibra. Kemudian adalah kawasan yang menarik yang boleh dilawati. Pertama sekali adalah Bahla. Bahla merupakan UNESCO World Heritage yang terletak 200 km dari ibu kota. Kemudian Muscat. Muscat adalah ibu kota negara Oman. Kemudian Wahibasan. Wahibasan ialah padang pasir. Seterusnya, aktiviti yang boleh dilakukan ketika berada di Oman adalah seperti mendaki gunung sambil menikmati keindahan di Salaha, menyelam dan snorkeling di lautan Oman, kemudian menaiki kapal, pendayung dan berkemah di Al-Rub Al-Khali. Seterusnya, boleh menikmati pemandangan keindahan di negara Oman. Seterusnya adalah antara makanan yang terkenal di negara Oman. Terdapat banyak makanan yang terdapat di negara Oman. Antaranya adalah makanan tradisional Oman seperti madruba dan nasi biryani.
Seterusnya meshhak, shua, roti tradisional Oman dan kahwa iaitu ialah kopi. Sekian, terima kasih.